Hai semua, jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak jadikan title block kita sebagai block. Kemudian kita akan gunakan file tersebut untuk digunakan sebagai title block semua lukisan kita menggunakan kaedah layout lah. Okay. Alright, jadi pertama kamu kena pergi di CDOS ni, alright, dan di sini kamu cari title block, kamu klik pada folder ni dan kamu download ke semua file ini. Kamu download folder ni, klik, okey, klik dan kamu save dia lah, okey, kamu save dia. Okey, jadi file ni make sure kamu save dalam pen drive kamu, alright. Sebelum kamu gunakan file ni, kamu kena extract dahulu. Jangan lupa extract, okey? Jangan lupa extract. Kamu cari extract all. Okey, jadi kita ada 3 file di sini, logo poly low res, title block A4 landscape dan title block A4 portrait. Jadi untuk contoh ni kita akan gunakan title block A4 landscape. Okey, jadi kita buka dahulu file ni. Alright. Okey, jadi kamu akan dapat message di sini. Okey. Alright, di sini kamu open the external references palette. Okey, dia akan keluar palette external references. Okey, di sini logo poly ni kamu right click dia dan kamu detach dia. Okey, kita buanglah. Okey, supaya benda ni tak mengganggu kita lagi. Alright. Okey, lepas tu kita tutup dulu palette ni. Alright. So di sini ini adalah title block kita lah, dan kalau kita tengok sekarang ni title block kita ni dia adalah combination beberapa elemen lah, beberapa objek dalam ni. Okey. Jadi kita nak convertkan title block ni supaya dia jadi block dan kita boleh gunakan untuk lukisan-lukisan kita yang lain. Okey, jadi yang perkara pertama sekali yang kamu kena buat adalah kamu padam dahulu maklumat-maklumat yang berubah seperti type of assessment ni, sebab nanti kita akan bertukar type of assessment ni berubah. Okey. Jadi kita pilih ni, kita buang dahulu. Tarikh pun sama, kita buang. Skala pun kita buang. Okey. Right, nama pensyarah ni simpanlah, okey, jangan buang, dan nama kamu jangan buanglah sebab nama kamu tak berubah kan. Okey, so lain-lain maklumat yang lain-lain ni dia takkan berubah. Okey, so 4 maklumat ni saja akan berubah, so kita akan delete lah. Okey, alright. Yang ni jangan lupa ubah nama kamu, drawn by ni jangan lupa ubah nama kamu. Okey, alright. Bila kamu sudah settle benda tu, kamu dah ubah nama kamu di sini, kamu dah delete 3 maklumat di sini. Okey, kita akan terus pergi kepada mengubah title block ni kepada block. Okey, so kita akan pergi di sini, di insert, pergi di insert dan kita pilih create block. Okey. Okey, di sini kita namakan title block kita. So nama, katakanlah saya letakkan nama TB A4 landscape. Okey. Untuk base point ni kita akan pilih pick point di sini. Okey, kita klik di sini. Klik dan dia akan, palette tu akan tutup. So dia suruh kita pilih insertion point dia. Insertion point ni maksudnya adalah di mana kita akan pegang apabila kita nak masukkan dia lah. Okey, so kita pilih di penjuru sebelah kiri bawah ni, klik. Okey. Alright, lepas tu kita pergi kepada objek pula. Objek ni kita akan select objek. Kita select objek ni dan kita pilih keseluruhan ni lah. Okey, kita dah pilih, kita tekan enter. Alright, yang ni kita make sure dia convert to block. Behavior ni kita biarkanlah. Okey, kita tak ubahlah. Kita ubah ni di 2 ni sajalah. Okey. So yang ni kita tekan okey. Jadi sekarang ini kita punya title block kita sudah jadi block. Okey. So jangan lupa tekan save dahulu. Alright. Jadi sekarang ni kita nak masukkan logo Politeknik ke dalam title block kita ni. Alright.
Jadi tadi kita dah download. Okey, kita dah download file kita, ada satu file logo poly low res. Okey, dia jenis GIF file. Okey. Jadi yang ni kita tengok di mana kita simpan. Okey. Lepas tu yang ni sekarang ni kalau kita tengok title block kita ni, dia dah jadi satu objek. Nampak bila kita hoverkan pointer kita ni. So kalau kita double klik, dia akan masuk ke dalam edit block definition. So yang ni kita akan tekan OK dan dia akan masuk dalam block editor. Okey, dia akan masuk block editor. Alright, di sini kita akan pergi dekat insert. Okey, insert, kita ambil oleh objek. Alright. Yang ini kita akan ambil create from file dan kita browse dia. Pergi browse dan kita cari kita punya file kita tadi. Okey, kita cari file logo poly kita tadi. Yang ini logo poly low res. Okey, so kita double klik dan kita tekan OK. Alright, jadi sekarang ni dia terlalu besar lah kita punya logo ni. Jadi kita kena kecilkan dia. So kita gunakan command scale. Gunakan command scale. Okey, select objek kita ni, tekan enter. Okey, ambil base point di penghujung ni. Right? Dan scale factor ni kita masukkan saja nilai 0.2. Okey, jadi dia akan kecilkan 0.2 lah scale factor, dan sekarang kita gerakkan dia, movekan dia, bawa dia ke tengah inilah. Okey. Alright. Kita letak dia di sini. Kita close dulu block editor. Okey, dan kita save the changes. Okey. Jadi yang ni kita dah settle dengan title block kita. So kita tekan save. Okey, dan kita boleh tutup kita punya file ini. Okey. Alright, kita nak tutup boleh ataupun kita nak biarkan terbuka pun boleh juga. Okey, mana-manalah. Alright, okey. Sekarang ni kita cari balik file yang kita nak print. Okey, jadi di sini kita akan ambil contoh tadi drawing 1 yang mana kita telah combinekan dua lukisan di dalam ini. Okey. Okey, jadi yang ni kita akan gunakan teknik layout untuk kita print kedua-dua lukisan ini. Okey, jadi yang ini kita akan add new layout. Kita add new layout. Okey, layout 4. So layout 4 ni kita rename dia jadi drawing D1 ataupun drawing 1 lah. Okey. So kita pergi dulu dekat layout D1 ni, kita jangan create dulu layout untuk drawing 2. Kita buat dulu untuk drawing 1 dahulu. Okey. Lepas tu di sini kita akan right click di D1 ni, kita akan right click, kita akan pergi page setup manager. Okey, yang D1 ni kita select dan kita modify dia. Okey, di sini kita akan ambil Microsoft Print to PDF dan kita tekan OK saja. Tekan OK saja. Dan kita klik close. Alright, sekarang ni line tu dia dah berpindah ke hujung batas kertas A4 ni. Okey, yang tinggal adalah viewport ni. Okey, so yang viewport ni kita delete dahulu, kita select dan kita tekan button delete. Okey, di sini okey, kita akan sekarang ni kita akan masukkan title block kita yang kita buat tadi ni. Kita akan masukkan title block yang kita buat ni dan kita akan masukkan ke dalam ini. Okey, jadi yang di sini kita akan pergi insert, kita ambil insert blocks from libraries. Okey, insert block from libraries. Okey, so di sini kita klik di sini dan kita cari di mana file title block yang kita buat tadi. Okey, so yang ni, ini file yang saya buat tadi, title block A4 landscape. Okey, saya klik open. Okey. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah title block yang kita buat tadi lah, TB A4 landscape kan. Alright. So di sini
kita akan klik dia, kita select dia dan kita bawa dia ke dalam ini. So kalau kita tengok ni specify insertion point. So kita masukkan insertion point kita as 0,0 dan kita tekan enter. Alright, lepas tu dia tanya berapakah specify scale factor. Scale factor kita adalah 1 sebab kita nak size dia yang asal. Tekan enter. Okay. So dia akan tanya dua nilai itulah. Okay. Insertion point dan juga scale factor. Okay. So kalau kita tengok di sini, okay, kita tengok di sini kita punya line ni masih ada lagi lah. Okay. So kalau masih ada lagi tu kita boleh try double click lagi sekali. Okay, kita double click pada blok ni, kita pergi tekan OK. Alright, dan kita try buat lagi oleh frame tadi. Oleh frame. Okey, nampak tu. Dia punya value dia berubah jadi 2 balik. So kita masukkan nilai 0 dan kita tekan enter. Okey. Okey, lepas tu kita close balik block editor dan save changes. Okey. So kalau kita tengok line tu sudah tiada. Okey, line tu sudah tiada. Alright. Okey, yang ni kita boleh tutup. Okey. Okey, sekarang ni kita nak masukkan lukisan dalam model ni. Okey, lukisan dalam model ni iaitu lukisan yang ni untuk dia appear dalam layout D1 ni. Okey, jadi kita akan klik pada layout ni dan kita ambil di sini. Okey, layout viewport ni kita ambil rectangular, klik dan kita akan select hujung penjuru atas kiri ni dan juga penjuru kanan di bawah ini. Okey. Alright. Jadi sekarang kita dah dapat kita punya model. Okey, so model basically apa yang kita buat ni adalah kita letak satu apa orang kata macam kamera lah untuk dia view apa yang berada dalam model. Okey. So itu yang kita panggil sebagai viewport. Okey, untuk access viewport ni kita just double click je dekat area viewport ni. Dan bila kita double click tu nampak tak dia punya border ni dia jadi tebal dan juga dia akan keluarlah pan, zoom apa semua ni lah. Okey, jadi di sini kita boleh zoomkan kita punya rajah yang kita nak print tu sahaja. Okey. Jadi di sini kita masukkan, kita akan pilih scale dia. Okey, kita akan pilih scale dia. Jadi kalau kita tengok sini katakanlah 1:40. Jadi 1:40 ni lukisan ni masih kecil berbanding dengan ruang dia lah. Jadi kita kalau boleh kita nak sebesar yang mungkin. So kita try pilih skala yang lebih besar lah. So 1:30. Okey. Alright. Jadi kita try lagi 1:20 boleh tak? Okey, jadi kalau 1:20 ni dia terlampau besar sangat pula. Okey, jadi kita ambil 1:30 lah. Kita ambil 1/30. Okey lah. Alright, 1/30. Okey, jadi kita punya skala ni, kalau kita tengok, skala kita adalah 1/30. Jadi, di sini barulah kita masukkan kita punya kita ambil multi-line text dan kita isi balik maklumat inilah. Dan skala ni kita akan masukkan skala 1/30. Okey. Alright. Kemudian barulah kita dah isi balik maklumat ni. Okey, kita akan override di atas ni. Barulah kita printkan dia. Okey, yang ni continue plot a single sheet. Okey, yang ni ambil layout dan kita okey saja. Alright, dan kita save. Okey, PW02. Alright, PW02. Okey, jadi kalau kita tengok ni file yang kita dah print tadi ni. Okey. So kita pusingkan dia dahulu, kita rotate dia dahulu. Okey. So kalau kamu buat dengan betul, kamu akan dapati, kamu akan nampak border dekat luar ni pada
penghujung kertas dan kamu nampak border yang sebelah dalam. Itu saja. Kalau kamu nampak ada 3, so maksudnya itu kamu dah salah lah buat. Okey. Jadi kita akan plot pula untuk lukisan yang kedua pula. Kita nak plot yang ini pula. Jadi untuk yang ini kita akan pergi dekat D1 ni, kita right click dan kita move or copy. Kita create a copy, move to the end dan OK. Okey, apa yang berlaku ni kita duplicate dia. So yang ni kita rename kepada D2. Okey. Alright, sekarang ni kita double click dekat area viewport kita ni dan kita cari lukisan yang kedua kita ni. Okey. So sekarang kita nak print yang ini. Okey, kita nak print yang ini. So tadi kita ambil 1/30 kan. Okay, kalau kita ambil 1/30, dia terlampau besar. Sebab lukisan kita ni, dia lebih besar dari lukisan tadi. 1/30 ni kita terlampau besar. So, kita kena pilih scale factor yang lebih kecil. So, kita cuba dulu 1/50. Okay, 1/50 pun tak boleh. So, kita ambil, kita akan pergi kepada custom. Okay, kita akan pergi kepada custom. Kita akan add, alright, kita akan letakkan 1/80, di mana paper unit 1, drawing unit adalah 80. Tekan OK. Alright, dah tekan. Make sure kita select ni dan kita tekan OK. OK. Alright, sekejap. Kita kena pilih select sini, pilih di sini. OK. Jadi kalau kita tengok ni 1/80 ni dia muat-muat lah. Okay, just nice. Okay, just nice. Alright. Okay. Cuma apa yang kita lihat di sini, apa yang berlaku adalah kalau kita tengok dia punya garis putus-putus ni dia jadi terlampau besar. Okay, so kita double click di sini. Right, kita pilih ini. Kita ubah LTS, line type scale ni, kita ambil lebih kecil. Alright. Kita ambil okay, kita ubah dia jadi okey, 0.2. Okey. Okay, dah tu kita klik dekat luar ni dan kita print lah lagi sekali ya. Kita print, kita plot dia. Okey. Alright. Microsoft Print to PDF preview. Okey. Dan kita print dia. Okey. PW02 drawing 2. Okey. Right, dan kita tengok file kita ni PW02D2 macam mana. Alright. So jangan lupa yang ini, untuk yang ni jangan lupa kita ubah dahulu di sini scale factor ni. Kita tambah di sini scale factor dia adalah 1/80 sebab kita gunakan skala 1/80 tadi di sini. Okey, jadi itu saja untuk video panduan ini. Semoga dia membantu kamu. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.